Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa khabar semua anak-anak? Sihat semuanya? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang sentiasa dalam keadaan yang bersih. Okey, insyaAllah pada hari ini bersama Ustazah Hairina binti Abu, kita akan belajar Jawi. Dan untuk kaedah yang seterusnya, Ustazah akan berkongsi dengan anak-anak semua untuk kaedah penulisan Jawi, tambahan daripada kaedah yang telah kita pelajari sebelum ini. Bagaimana dengan video Ustazah yang lepas? Anak-anak dah faham macam mana cara untuk kita belajar menulis Jawi, belajar mengeja Jawi. Okey. Kalau masih kurang jelas, boleh tonton lagi video Ustazah. Bermula daripada yang awal sehinggalah yang Ustazah dah kongsikan sebelum ini. Okey. Untuk hari ini kita akan masuk kaedah penulisan Jawi. Dia ada kaitan antara dua kaedah ini. Okay, dan kadang-kadang anak-anak banyak keliru dengan dua kaedah ini. Okay, insyaAllah hari ini Ustazah akan bagi nota dan Ustazah akan tunjukkan cara untuk mengeja menggunakan kaedah tersebut. Okay, baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, sebelum kita mulakan untuk belajar berkenaan dengan kaedah yang baru, seperti biasa, yang selalu Ustazah pesan, setiap kali kita nak memulakan satu perkara, setiap kali kita bangun tidur, jangan lupa kita sedekahkan dulu surah Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada ibu ayah kita dan kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Okey, semoga dengan keberkatan surah Al-Fatihah ini kita akan mendapat rahmat dan sentiasa dalam lindungan Allah, insya-Allah. Okey, baik, mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah bersama Ustazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca pada hari ini akan mendapat keberkatan dan kita semua sentiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat dan sentiasa dalam lindungan Allah, insya-Allah. Okey, baiklah, untuk hari ini Ustazah akan berkongsi dengan dua lagi kaedah dalam penulisan Jawi. Okey, apa dia kaedah dia? Okey, tajuk pada hari ini kita akan tengok hukum aha dan juga hukum tiga suku kata dan ke atas. Anak panah ni maksudnya suku kata dan lebih. Maknanya tiga suku kata dan lebih. Okey, A ni apa fungsi A ni? Okey, nanti Ustazah akan tunjuk ya. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan dua kaedah, iaitu hukum aha dan hukum tiga suku kata dan lebih. Okey, baik. Dah bersedia semua anak-anak? Okey, baik. Kita tengok pada hukum yang pertama, iaitu hukum aha. Apa dia hukum aha? Okey, hukum aha adalah perkataan tersebut, di dalam perkataan tersebut terdapat suku kata a dan ha. Okey, ada dan pola dia adalah KV dan ada aha, dan dia mesti kata Melayu.
Okey, dan dia mesti kata Melayu. Apa tugas AHA ni? Okey, kita kena buangkan huruf A pada suku kata yang pertama. Maknanya huruf A di dalam suku kata yang pertama kita kena buang. Okey, itu dalam hukum AHA. Contoh perkataan yang ada AHA, apa dia? Contoh maha, paha, lagi apa? Usaha. Itu contoh dia. Okey, tengok kat sini Ustazah bagi contoh. Okey, ni contoh perkataan dia usaha. Okey, jadi kat sini KV, A dan H ni dalam perkataan tersebut ada AHA. Okey, jadi bagaimana cara untuk mengeja ni? Okey, nanti sekejap lagi saya tunjuk bagaimana cara nak mengeja dia. Apa kita nak buat? Okey. Okey, baik. Ustazah tunjukkan cara untuk mengeja perkataan di dalam hukum AHA. Okey. Tadi perkataannya Ustazah dah bagi contoh kan? Contoh perkataannya contohnya usaha, maha ataupun paha. Okey, jadi kat sini Ustazah bagi contoh dua perkataan. Okey, kita tengok yang pertama, kita nak eja perkataan maha. Okey, maha. Okey, kita tengok maha. Okey, maha. Okey, dia adalah kategori kata Melayu. Okey, dia kategori kata Melayu. Okey, kemudian kat sini dia ada AHA. Berapa suku kata? Dua suku kata. Okey, ada dua suku kata. Okey, kemudian ada pola dia KV. Okey, KV. Okey, itu pola dia. Kemudian dia ada AHA. Okey, ini pola AHA. Okey, nampak? Itu yang Ustazah kata tadi, hukum AHA. Dia ada AHA dalam perkataan tersebut. Okey, apa kita nak buat dengan AHA ni? Kita dah letakkan jenis huruf. Okey, kaedah dia dalam AHA kita buat apa? Huruf A di dalam suku kata yang pertama. Okey, huruf A di dalam suku kata yang pertama kita kena buang. A dia buang. Okey, itu tugas hukum AHA. Okey, saya ulang. Pola dia KV dan ada AHA. Kemudian A yang dalam suku kata yang pertama kita kena buang. Okey, buangkan. Okey, dah selesai. Kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, padankan. M, Mim. Okey, A tu kita dah buangkan. Dengan H. H, kata Melayu dia huruf H. Okey, kemudian A. Alif. Okey, cantumkan. Okey, mim dengan ha tambah ha dengan alif tambah. Okey, cantumkan dia mim ha alif maha. Okey, jadi itu adalah ejaan perkataan maha. Okey, jelas. Okey, Ustazah bagi contoh yang kedua. Okey, contoh perkataan yang kedua usaha. Okey, Ustazah bagi contoh perkataan usaha. Okey, usaha. Ada berapa suku kata? Ada 3 suku kata. Apa dia suku kata dia? Usaha. Okey. Kemudian kita letakkan jenis huruf dia. Ni vokal KV. Okey, ada tak pola AHA di dalam perkataan usaha? Ini dia pola dia, AHA. Okey, nampak? Okey, apa kita nak buat dengan AHA? Huruf A dalam suku kata yang pertama ataupun suku kata yang awal, yang ke depan, kita kena buang. Jadi A kat sini adalah suku kata yang awal. Jadi kita kena buang huruf A dia. Okey, dah selesai. Okey, kita padankan kepada huruf Jawi. U, dia huruf di awal suku kata, maka padanan huruf dia apa? Alif, waw. Kalau U tu sahaja dia huruf yang kedua ataupun huruf yang akhir, padanan huruf dia apa? Huruf waw. Okey, S. Okey, sin. Okey, A tu tadi kita dah buang. H, kata Melayu dia huruf H. Okey, kemudian A, alif. Okey. Okey, kita cantumkan alif dengan waw boleh sambung. Tolak waw, sin, tolak sin, ha tambah ha alif tambah. Okey, cantumkan alif, waw, sin, ha alif, usaha. Jadi itulah cara mengeja perkataan usaha. Okey, yang tadi atas ni maha. Okey, kemudian yang ni usaha. Okey, apa tugas AHA ni? Kita buangkan huruf A yang awal. Okey,
kita kena buang. Itu cara nak mengeja perkataan dalam hukum aha. Okey, jelas? Okey, baik. Tadi Ustazah tunjuk tentang hukum aha. Okey, faham ya anak-anak ya? Hukum aha. Okey, kita tengok yang kedua dalam hukum 3 A, S, KT dan ke atas. Maksudnya hukum 3 suku kata dan lebih. Maknanya dalam perkataan itu dia mesti 3 suku kata dan lebih. Okey, lebih daripada 3 suku kata. Okey, yang pertama. Okey, dalam hukum 3 suku kata dan lebih ni kita akan jumpa di dalam banyak keadaan. Okey, kita akan jumpa dia dalam banyak keadaan. Okey, yang pertama sekali kita tengok dalam keadaan kata Melayu. Okey, kata Melayu. Okey, kata Melayu dan pola dia A. Okey, ni kemudian ada lagi, kemudian belakang ni ada lagi suku kata. Apa tugas hukum suku kata dan lebih ni? Buangkan huruf A pada suku kata yang pertama. Okey, sama tak tugas dia dengan hukum aha tadi? Okey, dia hampir sama. Okey, dia tetap kita kena buangkan huruf A dalam suku kata yang pertama. Syarat dia mesti kata Melayu. Ini keadaan yang pertama. Okey, dalam keadaan yang pertama, kata Melayu, pola dia A, ada huruf A di dalam suku kata yang pertama, kemudian dia mesti lebih daripada 3 suku kata, maka kita kena buangkan huruf A pada suku kata yang pertama. Okey, kita tengok contoh dalam nota yang Ustazah bagi ni. Okey, ni contoh perkataan dia. Bahaya. Okey, bahaya. Dia ada 3 suku kata. Okey, ada huruf A dalam suku kata yang pertama. Okey, kemudian kita kena buangkan huruf A ni. Okey, dan dia adalah kata Melayu. Okey, bagaimana cara nanti Ustazah tunjukkan untuk semua sekali. Okey, itu yang pertama, keadaan yang pertama. Okey, yang kedua, dalam keadaan yang seterusnya, okey, kita akan jumpa juga hukum 3 suku kata dan lebih ini dalam yang pertama, dalam kata Inggeris. Okey, jika dia kata Inggeris, dan yang kedua dia akronim, jika dia adalah akronim. Kemudian yang ketiga, gabungan 2 kata dasar yang boleh berdiri sendiri. Maknanya gabungan 2 perkataan, kata dasar, dan dia boleh berdiri sendiri. Maknanya kita boleh jawikan. Okey. Dan yang keempat, perkataan yang ada dalam suku kata pertama ada huruf W ataupun huruf Y. Okey, waw dengan huruf ya. Apa tugas dia untuk kesemua keadaan ni, 4 keadaan ni? Huruf A kita kekalkan, jangan dibuang. Kalau kata Melayu tadi kita buang, tapi kalau dalam 4 keadaan ini, kata Inggeris, akronim, gabungan 2 kata dasar yang boleh berdiri sendiri, dan perkataan dalam suku kata pertama ada huruf W dan huruf Y, kita kekalkan huruf A pada suku kata yang pertama. Okey, contoh apa dia? Okey, kat sini Ustazah bagi contoh yang satu je, kata Inggeris. Okey, contoh perkataan kat sini magistrate. Okey, magistrate ada huruf A kan? Okey, tengok kat sini ya. Ada huruf A kan? Jadi huruf A ni kita kena kekalkan sebab dia adalah kata Inggeris. Okey, Ustazah nak tunjuk untuk semua keadaan. Okey, contoh perkataan untuk semua keadaan. Okey, ni tadi kata Inggeris, magistrate. Akronim ni contohnya apa? Tadika. Okey, gabungan 2 kata dasar yang boleh berdiri sendiri, contohnya apa? Contohnya apa? Malapetaka. Malapetaka. Ada 2 perkataan kat situ. Kemudian suku kata yang dimulakan dengan W dengan Y. Okey, W contohnya wanita. Ya ni perkataan sayembara. Okey, kita buangkan huruf A ni sebab kita kekalkan huruf A ni sebab kita tak nak jadikan huruf W dengan huruf Y ni, bila kita buangkan huruf A ni, dia jadi bunyi U ataupun bunyi I. Sebab W bila kita padan kepada huruf Jawi, dia huruf waw kan? Waw kan bunyinya U. Okey, dengan Y bila kita pada huruf Jawi, huruf ya kan, dia bunyinya I. Jadi kita nak elakkan bunyi itu menjadi huruf bunyi tersebut, maka kita kekalkan huruf A pada suku kata yang pertama. Faham tak? Okey, nanti Ustazah tunjukkan bagaimana cara dia untuk mengeja untuk semua keadaan ni. Okey, kita tengok
Okey, baik. Ustazah nak tunjuk bagaimana cara untuk mengeja dalam kaedah hukum 3A suku kata dan lebih. Okey, apa kita nak buat, bagaimana cara dia? Okey, kita tengok yang pertama iaitu dalam kategori kata Melayu. Bila dia kata Melayu dan ada huruf A dalam suku kata yang pertama tu, maka huruf A tu kita kena buang. Okey, contoh perkataan dia, kita nak eja perkataan paduka. Okey, paduka. Okey, tengok ya. Perkataan dia paduka. Okey, ada berapa suku kata kat sini? Ada 3 suku kata. Pa dengan du dengan ka. Okey, 3 suku kata. Okey, dia 3 suku kata. S, K, T dan A. A dia ni kita kena buang. Okey, letakkan jenis huruf dia dulu. Okey, KV, KV, KV. Okey, ada huruf A tak di dalam suku kata yang pertama? Okey, ini huruf A dalam suku kata yang pertama. Apa kita nak buat? Okey, kita kena buang. Sebab kategori paduka ni adalah kata Melayu. Ni kata Melayu. Okey, kita buang. Okey, kemudian ada lagi tak kaedah dalam ni? Ada kan? Ni hukum ka dan ga yang kita dah tengok lepas tu. Okey, apa kita nak buat dengan A ni? Kita kena buang. Sebab dia adalah kata Melayu. Okey. K ni kita padankan dengan huruf apa? Huruf kaf. Sebab dia huruf yang pertama dalam suku kata yang ketiga. Okey, jelas? Okey, saya ulang. Dalam untuk mengeja dalam hukum 3 suku kata dan lebih, okey, perkataan paduka dia ada 3 suku kata. Okey, huruf A dekat awal kita buang. Okey, kita buang. Okey, sebab apa? Sebab dia adalah kata Melayu. Okey, jadi ada lagi kaedah dalam ni, kita ada kaitan iaitu hukum ka dan ga. Ka sebab dia kata Melayu, buangkan A di hujung. K kat sini kita padankan dengan huruf kaf sebab dia adalah huruf yang pertama dalam suku kata yang ketiga. Okey, jelas? Okey, dah habis kaedah dia, kita padankan kepada huruf Jawi. P, padanan hurufnya pa. Okey. Di, padanan huruf dia dal. Okey. U, padanan huruf dia waw. Okey. K ni tadi kita dah dapat padanan dia kan? Dengan huruf kaf. Okey. Dah dapat, kita cantumkan. Pa dengan dal tambah dal dengan waw tolak, waw kaf tolak. Okey. Cantumkan paduka. Okey, itu ejaan paduka untuk kata Melayu. Okey, contoh lain ada tak perkataan lain? Okey, saya bagi contoh lain. Perkataan panitia. Panitia. Okey, panitia. Berapa suku kata kat sini? Okey, panitia. Okey, ada 4 suku kata kan? Dalam hukum ini dia mesti 3 suku kata dan lebih. Ni nampak kat sini dia ada anak panah kan? Ni anak panah tu maksud dia lebih. Lebih daripada 3 suku kata. Okey, panitia ni adalah kata Melayu. Okey, kata Melayu. Okey, kita letakkan jenis huruf dia KV, 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 V. Okey. Okey, apa kita nak buat dalam ni? Okey, ada huruf A, suku kata yang pertama, kita buang. Okey, dah habis? Okey, bila dah habis, kita padankan kepada huruf Jawi. Okey, pa, pi, pa. Okey, A dah buang. N, nun. Okey, I, ya. Okey, T, gunakan huruf ta sebab kata Melayu. I, ya. A, alif. Okey. Okey, kemudian kita cantumkan dia pa dengan nun. Boleh sambung nun dengan ya tambah ta ya tambah ya alif tambah. Okey, dah dapat, kita cantumkan dia. Pa, nun, ya, ta, ya,
Alif. Panitia. Okey, jadi itu adalah ejaan panitia. Maknanya kat sini panitia ni perkataan dia ada 4 suku kata. Okey, yang paduka 3 suku kata. Kedua-duanya ini adalah di dalam hukum 3 suku kata dan lebih. Dan dia dalam kategori kata Melayu. Maka kita buangkan huruf A di dalam suku kata yang pertama. Okey, jelas. Okey, kita tengok pada perkataan dalam keadaan yang kedua. Okey, tadi kata Inggeris kan. Okey, contoh perkataan yang kata Inggeris yang ada 3 suku kata. Contoh dia apa? Okey, contoh dia apa? Patologi. Patologi. Okey. Okey, dia ada berapa suku kata kat situ? Okey, ada berapa suku kat situ? Ada 4 suku kata ya. Ada 4 suku kata. Okey, kita potongkan suku kata dia. Ada 4 suku kata kan? Patologi. Sebab dia kata Inggeris, maka kita cara mengeja dia macam mana? Kita kena teruskan padankan kepada huruf Jawi. Okey. Jadi huruf A ni kita kena buat apa? Kita kena kekalkan. Okey, sebab apa? Sebab dia adalah kata Inggeris. Okey, tadi kata Melayu kita kena buang. Tapi sebab patologi ni adalah kata Inggeris, maka kita kena kekalkan. Okey, kita kena kekalkan. Okey, kita tengok dekat sini nota dia. Ni dia. Okey, kalau kata Inggeris kita kena kekalkan huruf A dalam suku kata yang pertama. Jadi huruf A ni kita kekal. Okey, bila dah dapat kita terus padankan kepada huruf Jawi. Sebab cara untuk mengeja kata Inggeris adalah padan terus. Pipa. Okey. A alif ti ta O wow and lam. O wow G ga I okay, sorry. Ya. Okey. Jadi dah dapat, kita cantumkan semua. Okey, pa dengan alif tambah alif dengan ta tolak ta waw tambah waw lam tolak lam waw tambah waw ga tolak gaya tambah. Okey. Panjang kan? Okey, jadi kita cantumkan. Okey. Pa alif ta waw lam waw ga ya. Jadi itulah ejaan patologi. Okey, tu contoh kata Inggeris. Okey, kata Inggeris. Okey, itu tadi dalam kata Inggeris, contoh dalam kata Inggeris. Okey, kita tengok yang seterusnya dalam kalau dia akronim. Okey, kalau dia akronim. Okey, contoh perkataan dia. Contoh perkataan dia tadika. Okey, kita nak eja tadika. Ni kita jumpa hari tu dalam hukum kaga kita jumpa kan tadika. Ka kat hujung ni. Okey, dalam hukum 3 suku kata pun kita boleh gunakan tadika. Sebab dia akronim. Taman Didikan Kanak-kanak. Okey, ada berapa suku kata kat sini? Ada 3. Okey, letakkan jadi huruf dia KV, KV, KV. Okey, jadi huruf A yang pertama ni kita kena kekalkan. Kita kena kekalkan. Okey, sebab apa? Sebab dia dalam kategori yang keadaan akronim. So, kita kena kekalkan huruf A dalam suku kata yang pertama. Okey, K dekat hujung ni kita kena buat apa? Kekalkan juga. Sebab dia adalah akronim. So, kita padankan pada huruf Jawi. Okey, Tita. Okey, A alif D dal. Okey, nak nampak ya. Okey, K
kaf. Sebab apa kaf? Sebab dia huruf yang pertama suku kata yang ketiga. Okey. A yang akhir tu kena kekal alif. Okey. Jadi kita cantumkan. Tak, alif tambah, alif dah tolak, dalia tolak, ya kaf tambah, kaf alif. Okey. Kita cantumkan dia. Okey. Ta, alif, dal, ya, kaf, alif. Okey, tadika. Itu contoh untuk akronim. Okey, baik. Itu tadi cara untuk mengeja untuk perkataan hukum 3 suku, kata dan lebih. Okey. Yang pertama tadi apa? Kata Melayu, dan yang ini keadaan dia ada 4 keadaan. Okey. Kita tengok ini contoh yang Ustazah bagi. Tadi Ustazah tunjukkan contoh perkataan lain kan? Okey, kemudian kesimpulan daripada dua tajuk, daripada dua kaedah yang kita belajar pada hari ini, iaitu yang pertama apa dia? Hukum apa yang pertama tadi? Okey. Yang pertama tadi kita belajar dalam hukum aha. Okey, hukum aha. Maksudnya dalam perkataan itu dia terdapat pola ataupun suku kata a dan ha. Okey, kalau dia kata Melayu, a dalam suku kata yang pertama kita kena buang. Buang ke kena kekal? Kita kena buang. Okey, contoh dia usaha. Okey, bahaya, paha, maha. Okey, maknanya huruf a di dalam suku kata yang pertama kita kena buang. Okey, itu untuk hukum aha. Kemudian yang kedua kita tengok adalah hukum 3 suku kata dan lebih. Maksudnya perkataan itu dia terdiri daripada 3 suku kata ataupun lebih daripada 3 suku kata. Dan suku kata yang pertama tu ada huruf a. Okey, dia ada 5 keadaan. Okey, yang pertama, jika dia adalah kata Melayu, ada huruf a dalam suku kata yang pertama, maka huruf a tu kita kena buang. Okey, kena buang. Contoh perkataan yang kita jawikan tadi apa? Paduka. Jadi ejaan paduka macam mana? Pa, dal, waw, kaf. Okey, kita buangkan huruf a di dalam suku kata yang pertama. Okey, kemudian dalam keadaan yang lain, okey, dalam keadaan yang lain yang kita kena kekalkan huruf a dalam suku kata yang pertama, dia ada 4 keadaan. Okey, yang pertama sekali, jika dia adalah kata Inggeris. Okey, yang kedua jika dia akronim. Yang ketiga, gabungan 2 kata dasar yang boleh berdiri berdiri sendiri. Dan yang keempat, perkataan dalam suku kata yang pertama tu ada huruf W dan huruf Y. Okey, jadi untuk 4 keadaan ini, huruf A di dalam suku kata yang pertama anak-anak kena kekalkan. Okey, jelas? Okey, kalau masih kurang jelas, anak-anak boleh cari seberapa banyak perkataan yang ada kaitan dengan 2 hukum ini dan cuba anak-anak jawikan mengikut cara dan step yang Ustazah tunjukkan tadi. Okey, banyakkan buat latihan, carilah seberapa banyak perkataan di dalam buku, okey, ataupun surat khabar. Kemudian kena pasti dia adalah kaedah yang mana. Okey, gunakan step yang Ustazah dah kongsi daripada awal hari tu. Okey, untuk menjawikan kita, yang pertama kita kategorikan dulu perkataan itu, jenis perkataan dia apa. Kata Melayu, kata Inggeris ataupun kata Arab. Kemudian kita letakkan jenis huruf, pecahkan suku kata dia. Kemudian tengok kaedah apa yang ada dan padankan dengan huruf jawi, kemudian sambungkan. Okey, itu Ustazah rumuskan untuk tajuk pada hari ini. Okey, baik. Seperti biasa, sebelum Ustazah akhiri video Ustazah pada hari ini, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, suka untuk Ustazah kongsikan dengan 3 perkara ini untuk kita nak menjadi orang yang berjaya. Okey, apa dia? Yang pertama, jaga solat, baca Al-Quran, tersayang ibu bapa dan guru-guru kita. Okey, insya-Allah kita akan diberkati dan sentiasa dalam rahmat dan dalam perlindungan Allah. Okey, anak-anak cuba amalkan 3 perkara ini. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya, dalam tajuk yang akan datang, dalam kaedah yang baru. Okey, terima kasih kerana bersama Ustazah mengikuti pelajaran pada hari ini. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan, banyakkan buat latihan, rajin-rajin ulang kaji. Jumpa lagi. Assalamualaikum.